Tiba-tiba ada satu kelibat melintas depan mereka. Kelibat yang besar macam lembu, tapi pergerakannya terlalu pantas. Mereka rasa tak sedap hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Dalam video kali ini saya akan kongsikan kisah benar yang ditulis oleh Mat P. Kisah tentang buah durian Pak Sahak yang selalu kena curi, tapi kebun sebelahnya tak pula kena curi. Nak tahu cerita selanjutnya? Tonton video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan jangan lupa tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom baca selawat Nuri Mubin dulu sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Zaman dulu, masyarakat Melayu belum ada sebarang teknologi moden macam sekarang ni. Maka terjadilah perebutan dan persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Kalau tak ada saka, mereka akan ditindas oleh orang lain. Jadi saka diambil untuk jaga kepentingan dan keselamatan diri dan keluarga, dan akan diperturunkan pada waris yang ada pertalian darah dengan tuan saka tu. Sebagai contoh, saka harimau dijadikan alat tunggangan atau kenderaan untuk pergi ke sesuatu tempat yang jauh dalam sekelip mata, untuk jaga kebun dan sebagainya. Pada satu pagi, dekat kedai kopi Mak Yah, tengah hangat diperkatakan tentang kes curi buah durian dekat kebun Pak Sahak. Pak Mat bersuara, "Siapa punya kerja lah ni Sahak? Mana aku tahu? Kalau aku tahu memang aku dah kerja kan cukup-cukup. Habis buah durian aku dibedalnya." Geramnya aku. Pak Sahak rasa sangat kecewa sebab dia baru je bercadang nak jual hasil kebunnya dekat pasar. Dapatlah juga dia beli barang dapur sikit. Anaknya dekat universiti pun nak pakai duit, tapi nampaknya dia terpaksa tunda dulu hajatnya nak kirim duit belanja pada anaknya tu. Dah 3 hari berturut-turut hasil kebunnya dikebas orang. Mana hatinya tak panas kan? Walaupun dia masih ada hasil kebun getah, namun tak seberapa hasilnya. Lagipun semenjak 2 menjak ni, hujan selalu turun, susahlah dia nak menoreh. Disebabkan itu jugalah dia tak turun jaga kebun buahnya. Zak, pagi tadi aku tengok mak nak tu elok je kutip hasil buah durian dengan anak dia siam yang sewil tu. Entah-entah mak nak kot yang curi durian kau, atau tu kerja anaknya yang sewil tu. Tak baik tuduh orang macam tu, tegur Pak Ibrahim selaku ketua kampung dan suami kepada Mak Yah. Manalah tahu, kebun diorang kan sebelah menyebelah je. Sepatutnya kalau durian Sahak kena kebas, durian dia pun kena kebas juga. Ni tak, aku tengok bukan main banyak lagi duriannya. Sudahlah, daripada melayan kamu semua, baik aku balik. Aku balik dululah. Makin panas pula hatinya berada dekat situ.
perasaan syakwa sangka mula terbit di hatinya. Hairan, kenapa hanya durian dia saja yang dikebas? Kalau ikutkan, memang dia rasa tak puas hati dengan Mak Nap. Hasil kebun Mak Nap langsung tak diusik. Mak Nap dengan anaknya Yam baru je pulang dari kebun. Sekejap lagi takut Cina datang nak ambil hasil kebunnya untuk dijual. Hanya Yam je anaknya yang tinggal bersama. Anaknya yang lain tinggal agak jauh sebab kerja makan gaji dan semuanya dah berumah tangga. Yam pun sebenarnya dah menikah tapi telah diceraikan setelah dia tiba-tiba jatuh sakit. Lepas daripada tu, dia jadi agak kurang waras. Yam tu selalu cakap yang dia tu isteri dan ada anak bersama Sultan. Ke mana-mana je dia pergi, dia akan bercerita hal tersebut pada semua orang. Disebabkan tu, orang kampung panggil dia Yam Gila atau Yam Sewil. Hakikatnya, Yam memang ada anak, Yati dan Imah, dan kedua-duanya berhijrah ke selatan tanah air untuk bekerja. Tinggallah Yam dengan Mak Nap dekat kampung, saling mengharapkan satu sama lain. Mak Nap ni dah tua, umurnya dah menghampiri 1 abad. Tak lama kemudian, Taukik Cina sampai. Gembira hati mereka berdua sebab penat lelah pagi tadi membuahkan hasil. Kebetulan Pak Sahak lalu depan rumah Mak Nap, lalu dia singgahlah. "Amboi, banyak nampak durian Mak Nap kutip hari ni," kata Pak Sahak. "Alhamdulillah, syukur. Tak banyak mana pun Sahak, adalah cukup-cukup untuk jual buat makan kami 2 beranak. Kamu macam mana Sahak? Banyak tak hasil?" "Itulah hajatnya saya kemari ni. Durian saya licin dikebas orang. Entah-entah Mak Nap dengan Yam kot yang kebas durian saya. Saya nampak meriah je durian yang Mak Nap tolak dekat apik Cina tu." "Oh, jadi kau tuduh kami mencuri? Sebelum aku libas dengan parang ni, baik kau berambut Sahak." Pak Sahak dengan cepat hidupkan enjin motosikelnya dan berlalu pergi. Takut juga dia kalau Mak Nap betul-betul libas dia dengan parang. Memang satu kampung tahu Mak Nap ni seorang yang panas baran. Semua orang tak berani buat hal dengan dia. Pak Sahak sebenarnya takut, tapi disebabkan duriannya hilang dikebas orang, dia macam terlupa hal tersebut. "Duan, malam ni macam mana projek kita? Jadi tak jadi?" soal Bidin. "Weh, mestilah jadi. Aku dah cek, memang clear," jawab Duan. "Okey Cun, malam ni kita jumpa dekat sini." Mereka berdua pemuda kampung tersebut, kutu rayau dalam kampung tu. Jadi pada malam tu, mereka rancang nak curi durian dekat kebun Pak Sahak lagi. Malam tu habis dikebasnya durian Pak Sahak sebab mereka tunggu durian gugur sampai waktu pagi. Namun lepas dapat hasil curian yang cukup banyak, sifat tamak terus merajai hati. Mereka rancang nak ke kebun sebelah, iaitu kebun Mak Nap. "Bunyi apa tu?" soal Bidin. "Mana? Takkan kau tak dengar?" "Ha tu, kau dengar tak?" soal Bidin. Tiba-tiba ada satu kelibat melintas depan mereka. Kelibat yang besar macam lembu, tapi pergerakannya terlalu pantas. Mereka rasa tak sedap hati. "Bunyi ringau lah weh!" Tak sempat mereka pusingkan badan untuk lari, tiba-tiba kedengaran sesuatu berjalan di sebalik pokok durian. Langkah mereka berdua terhenti seakan terkunci. Mata mereka memerhati keadaan sekeliling. Muncul seekor harimau yang besar depan mereka. Tak seperti harimau yang biasa mereka pernah lihat, dan dengan perlahan-lahan menghampiri mereka. Saiznya sebesar kerbau, malahan lagi besar dari itu. Matanya merah menambahkan lagi kebengisannya. Taringnya tajam menyeringai, sedia untuk mengoyak daging mangsa. Duan dan Bidin kedua-duanya terkencing dalam seluar. Buah durian yang dibimbitnya jatuh terhempas kena kaki mereka. Namun seakan tak terasa sakit bila memikirkan bahaya di hadapan mereka. "Hantu!" Saka harimau Mak Nap mengaum berkali-kali sambil mengelilingi mereka berdua. Dari jauh, dalam kepekatan malam, Mak Nap berdiri di sebalik pokok durian,
Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Saka belaannya kelihatan berundur. Daripada Bidin dan Duan, mereka berdua bangkit lalu melarikan diri menuju ke kereta dan berlalu pergi. Masing-masing tak berkata apa-apa kerana ketakutan. Keesokan harinya, riuh dekat kedai kopi. Durian Pak Sahak dicuri. Langsung tak ada hasil yang tinggal. Namun, yang menjadi tanda tanya, durian dekat kebun Mak Nap tak pula diusik. Meriah mereka kutip hasil. Itu yang menjadi tanda tanya pada orang kampung dan terutama sekali Pak Sahak. Manakala Bidin dan Duan tak keluar rumah sebab demam panas dan meracau-racau. Durian yang mereka curi masih lagi berada dalam kereta Bidin. Mereka tak larat nak keluar untuk jual hasil curian mereka di pekan. Orang tua masing-masing keheranan dengan gelagat anak mereka. Dalam kepekatan malam, Mak Nap pulang ke rumah dengan menunggang saka harimaunya. Sampai di rumah, dia sediakan makanan untuk dijamu pada Awang yang tengah tunggu di bawah rumah. Saka harimau tersebut diberi nama Awang, saka yang diwarisi daripada arwah ibunya. Sambil meracik sirih, dia terkenangkan kisahnya yang lalu. Kisah di mana dia mewarisi saka daripada arwah ibunya. Arwah ibunya dulu dikenali sebagai bidan kampung. Sebut je nama Mak Mah, pasti semua kenal, termasuk dengan kampung sebelah. Mak Mah bukan saja arif dalam perbidanan, malah handal mengurut. Boleh dikatakan setiap hari akan ada yang bertandang untuk berubat. Masa Mak Mah tengah berubat tu, saka belaannya pasti ada di sekitar. Kadang-kadang dia berkelakuan aneh masa mengubati pesakitnya. Merangkak mengelilingi pesakit seakan-akan pergerakan seekor harimau. Hal tu sedikit sebanyak menakutkan pesakit. Namun demi kesembuhan, mereka hanya mengabaikannya. Bukan mereka tak tahu Mak Mah ada bela saka, namun pada zaman dulu mereka sangat bergantung pada Mak Mah. Hal tu macam dah jadi perkara biasa berbanding orang yang bela anak kerak, pelesit dan tuyul untuk tujuan yang jahat. Ayah Mak Nap mati muda, jadi ibunya besarkan dia dengan adik-beradik yang lain seorang diri. Mak Mah selalu keluar bertapa dekat sebuah bukit. Jadi Mak Nap ni selaku anak sulung akan jaga adik-beradiknya. Mak Mah tak risau tinggalkan anak-anaknya sebab dia telah arahkan saka harimaunya jaga mereka sementara dia tak ada. Sesiapa yang berniat jahat pasti akan berhadapan dengan Awang dulu. Setelah Mak Mah meninggal dunia di usia 112 tahun, Awang diwariskan kepadanya. Menurut ibunya, saka tersebut hanya akan diwarisi kepada pewaris wanita sahaja dan Mak Nap satu-satunya waris wanita yang ada. Dah 2 hari Bidin demam panas. Pada malam tu, dia terjaga dari tidur. Badannya terasa lemah, matanya terasa berpindah-pindah. Dia pandang sekeliling. Semua orang dah tidur. Tiba-tiba Bidin terdengar sesuatu. Bidin mengenyah-enyah matanya berulang kali. Tiba-tiba dia melompat berundur ke belakang. Alangkah terkejutnya bila dia ternampak seekor harimau berada dalam biliknya. Lalu dia menjerit ketakutan. Allahu Akbar! Mak! Mak! Tolong! Dia menjerit minta tolong. Tapi bila kedua orang tuanya sampai dalam bilik, penampakan harimau tersebut dah hilang. Mereka hanya anggap anaknya mengigau. Namun Bidin tetap berkeras dan pasti apa yang dia nampak tadi betul-betul wujud depan mata dia. Kejadian tersebut tak terhenti setakat itu je. Bidin dan Duan berterusan diganggu oleh penampakan harimau tersebut. Lalu pada satu hari, mereka buat keputusan untuk ceritakan hal yang sebenarnya berlaku sebelum mereka diganggu. Kejadian tersebut diceritakan pada orang tua masing-masing, bersaksikan Pak Ibrahim selaku ketua kampung. Akhirnya perbuatan mereka diketahui oleh orang ramai. Segala persoalan orang kampung, terutamanya sekali Pak Sahak, akhirnya terjawab.
Sekaligus nama Mak Nap dapat dibersihkan dan terlepas daripada tuduhan. Ketika diperiksa, durian di dalam kereta dah membusuk. Pada awalnya nak mengamuk juga Pak Sahak, tapi setelah ditenangkan akhirnya dia, Bidin dan Duan berdamai setelah bermaaf-maafan. Pak Sahak sempat juga bermaafan dengan Mak Nap. Semuanya kembali seperti sedia kala. Tapi malangnya orang mula bercakap tentang Mak Nap yang bela saka harimau. Hal tersebut hangat diperkatakan ketika itu. Namun di sisi lain, tak ada lagi orang yang berani kacau dan buli keluarga Mak Nap, terutama sekali anaknya Yam. Mak Nap hanya abaikan saja apa yang jadi buah mulut orang kampung tu. Tak lama kemudian, Mak Nap meninggal dunia di usia lebih 1 abad sebab sakit tua. Dia meninggal di hospital dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah untuk diuruskan. Syukur sebab sepanjang proses menguruskan jenazahnya tak ada hal-hal aneh dan tak ada ingini berlaku. Jenazahnya diuruskan seperti biasa. Tibalah pada malam kedua setelah kematian Mak Nap, anak-anaknya mula diganggu dengan bunyi suara harimau waktu tengah malam. Ada juga yang cakap dengar dinding rumah dicakar dari tengah malam sampai ke subuh. Bila diperiksa keesokan harinya, memang ada kesan cakaran pada dinding di bahagian luar rumah. Jiran-jiran arwah pun cerita selalu ternampak kelibat harimau dekat rumah arwah Mak Nap. Anak lelakinya pun alami pengalaman yang agak seram. Bila dia terjaga dari tidur, seluruh badannya ada kesan cakaran. Lalu mereka semua bersepakat untuk berubat dan lepaskan saka tersebut. Dan pasti ia bukan ambil masa yang singkat. Setelah setahun baru mereka bebas dari gangguan-gangguan daripada saka harimau tersebut. Perawat yang merawat mereka tersebut ada menceritakan dia turut hadir ketika proses pengurusan jenazah Mak Nap. Dia ternampak seekor harimau di bawah rumah. Wajahnya dalam keadaan sedih. Matanya bergenang dengan air mata menangisi pemergian tuannya. Apatah lagi pemergian tuannya tanpa sempat ia diwariskan. Baiklah, itulah dia kisah benar yang ditulis oleh Mat P. Kalau ada yang nak hantar kisah seram untuk saya buat video macam ni, boleh emailkan kepada saya. Mana yang belum subscribe tu, sila subscribe dan tekan notification bell sekali. Jangan lupa like dan share video ni. Tolong saya bagi capai 5,000 subscriber tahun ni. Okey, kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.